Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari ini hari Sabtu 25 hari bulan 12 tahun 2021. Ya, hari ini ada sebahagian rakyat Malaysia yang menyambut hari Christmas. Untuk makluman, umat Islam kita tidak dibenarkan untuk menyambut hari Christmas. Maknanya kita tak boleh lah pakai baju mereka, tak boleh ucap hari Christmas kat mereka. Ini sebab ini salah satunya berkaitan dengan akidah kita. Untuk makluman, jika ada penonton channel Pemikir Akhir Zaman ni yang bukan Islam, okey, sebenarnya dalam Al-Quran ada diceritakan mengenai agama Kristian lah. Tapi dalam Al-Quran dia tulis agama Nasrani. Jadi Nabi yang turun pada masa itu adalah Nabi Isa, yang orang Kristian panggil Jesus tu kan, Jesus. Okey, sebenarnya Nabi Isa ni bukanlah agama Nasrani ataupun agama Kristian. Nabi Isa adalah pesuruh Allah agama Islam. Beliau dilahirkan tanpa bapa. Ibunya bernama Maryam. Dalam Al-Quran ada ditulis surah bernama Maryam. Okey. Jadi apa yang menyebabkan kita tak boleh nak sambut hari Christmas ni? Kerana dalam kepercayaan Islam kita percaya yang Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa ataupun Yesus itu adalah Nabi. Nabi kepada umat Islam. Umat Islam ada banyak Nabi, ada banyak Rasul. Tapi Nabi Nabi Muhammad ada ceritakan yang kita perlu tahu antara kisah-kisah Nabi yang ada adalah 25 orang lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Okey, daripada Nabi Adam lepas tu kepada Nabi, ada banyaklah Nabi Idris, Nabi Nuh, kan. Jadi semuanya beragama Islam, datangnya daripada Allah. Nabi Adam Allah yang ciptakan di syurga. Lepas tu Allah ciptakan Hawa. Mereka telah hidup di syurga. Cerita ni ada dalam Al-Quran lah. Mereka telah hidup di syurga dan Allah telah melarang Nabi Adam untuk makan buah khuldi di dalam syurga. Dia ada satu pokok lah Allah tak bagi makan. Tapi Iblis dia nak bagi Adam ni derhaka kepada Allah. Jadi dia buat tipu daya dan dia kata kepada Nabi Adam supaya makan buah itu. Dia kata kalau kamu makan, kamu akan duduk kat syurga selama-lamanya. Dan Nabi Adam pun ketika itu mungkin dia terpercaya dengan apa yang kata-kata Iblis itu. Lalu dia pun makan. Bila dia makan, Allah pun murka. Sebab Allah kata jangan makan kan. Allah murka, jadi Allah perintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi. Dan Nabi Adam pun turun. Dan dari situ, masa tu Nabi Adam dan Hawa terpisah. Nabi Adam mencari isterinya Hawa bertahun-tahun, tak tahulah berapa tahun. Kan, siapa yang kaji bab ni dia tahu berapa tahun. Tapi bila dia jumpa tu kan, dia jumpa tu dekat satu tempat. Maknanya bila dah jumpa, masa tu ada 2 manusia je yang ada dekat bumi ni. Daripada Nabi Adam tu dapatlah anak ramai-ramai. Lepas tu
Nabi Idris ada keturunan dia ada Nabi Idris. Lepas tu Nabi Nuh. Sampai zaman Nabi Nuh, manusia ada berbuat syirik lah. Dan Allah pun marah. Masa tu Allah perintahkan untuk Nabi Nuh bina kapal. Masa tu tengah cerah-cerah macam ni kan. Nabi Nuh pun buat kapal. Dan orang cakap Nabi Nuh ni gila lah. Sebab apa buat kapal kan dekat tengah-tengah darat ni kan. Sebenarnya itu perintah daripada Allah. Jadi Nabi Nuh tetap buat. Dan yelah, ramai yang tak ikut pun. Ramai yang macam kutuk Nabi Nuh. Sebab macam tak betul lah. Kenapa nak buat kapal dekat darat kan. Sampaikan isteri Nabi Nuh pun dengan anak dia pun tak ikut. Tak nak ikut. Sebab dah dia rasa Nabi Nuh ni macam tak betul lah kan. Nabi Nuh pujuk juga anak dengan isteri suruh ikut. Tapi tak nak ikut naik kapal. Bila datang hujan, air pun melimpah daripada bumi. Mungkin jadi macam banjir ni lah. Tapi banjir ni yang sangat teruk, sangat dahsyat. Siapa yang tak naik kapal Nabi Nuh masa tu, semua akan tenggelam. Jadi masa tu wujud pula manusia yang ada yang dekat dalam kapal Nabi Nuh. Dia berkembang serata dunia sampailah hari ini. Termasuk Nabi Isa. Okey. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa ni dia berdakwah lah. Masa kecil dia dah boleh cakap. Lepas tu dia ada mukjizat. Dia berdakwah. Sebelum dia naik ke langit, Nabi Isa ni kalau menurut kepercayaan orang Islam, Nabi Isa ni dia naik ke langit. Tapi sebelum dia naik ke langit tu, ada orang nak bunuh dia, nak salib dia. Orang tu dia tuduh Nabi Isa ni ada buat benda yang tak elok lah kan. Lepas tu Allah tukarkan rupa Nabi Isa kepada rupa orang yang tuduh dia tu. Dan keesokan harinya Nabi Isa diangkat ke langit. Dan orang yang tuduh dia tu, muka dia kan muka macam Nabi Isa kan. Jadi dia telah menerima hukuman, dia disalib. Nabi Isa sampai sekarang dia masih lagi hidup. Allah panjangkan umur dia. Dan dia akan turun. Dia akan turun ke bumi. Dan dia akan patahkan salib. Ini menurut kepercayaan orang Islam. Jadi dia akan patahkan salib. Jadi dia kata yang pengikut agama Kristian ni, sebenarnya dia orang dah terpesong kan. Siapa yang pesongkan agama dia? Paderi-paderi dia lah kan. Orang minta hujah, dia tak bagi. Jadi dia suruh percaya je apa yang dia orang kata ni, dia orang kena percaya. Jadi sumber pun dah tak betul dah. Sebabnya dah terputus daripada zaman Nabi Isa. Sehingga dia orang buat kitab tu ada beza dalam 300 tahun kan. Jadi dia orang reka sendiri kitab tu. Ada tambah-tambah lah. Jadi dia punya kesucian kitab dia tu, kita percaya kitab yang turun tu ada Allah ceritakan dalam Quran, kitab Injil. Kita percaya kitab Injil. Tapi yang ada sekarang bukan kitab Injil yang asal. Kitab yang sudah dimanipulasi, sudah ditambah-tambah dan dibuang apa yang setengah ayat tu ada dibuang. Tapi perkataan Nabi Muhammad ada, Muhammadin ada dalam Bible. Tapi dia tukar terjemahan tu kepada terjemahan lain lah. Dan bahasa asal dia kan bahasa Hebrew. Jadi orang tak baca yang baca Hebrew tu orang tak baca. Orang baca terjemahan je. Jadi tak tahulah betul ke tak betul kan. Macam Al-Quran. Ni Al-Quran. Al-Quran ni Allah jamin dia Allah akan pelihara. Ni mujizat Nabi lah. Allah akan pelihara sampai satu masa nanti lah di akhir zaman, sebelum Allah angkat balik Al-Quran ni. Tapi Allah pelihara Al-Quran ni, maknanya satu dunia semua guna Al-Quran yang sama, kandungan dia yang sama, surah yang sama. Mungkin terjemahan tu ada berbeza-beza lah, sebab bahasa ni mungkin dia terjemah, tapi ayat tetap sama. Kalau dia belajar bahasa Arab, dia akan dapat maklumat yang sama. Okay.
Jadi kalau nak cerita pasal Nabi Isa ni, dia banyak dekat dalam surah Ali Imran. Okay. So dekat situ nampaklah kenapa kita orang Islam tak boleh nak ucapkan, sebab kita tak percaya pun apa yang dia percaya. Kita tak percaya yang Yesus itu Tuhan. Dan kita percaya Nabi Isa tu ada. Tapi Nabi Isa tu Nabi kepada umat Islam. Dan Nabi Isa ni masih ada, masih wujud. Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Nabi Isa tu adalah Nabi. Dia manusia biasa macam kita. Dan dia dikurniakan mukjizat oleh Allah. Dan dipanjangkan umur sampai sekarang. Dan dia akan turun nanti. Dia akan turun dan dia akan bersama dengan Imam Mahdi untuk melawan orang-orang kafir. Dia akan membunuh babi. Dia akan patahkan salib. Kalau ada setengah-setengah orang kafir ataupun orang Yahudi Nasrani, dia pun tahu kisah ni. Dia tahu kisah orang Islam. Nabi Isa akan turun semua. Tapi dia gelarkan Nabi Isa tu anti keras ke macam mana? Saya pun tak ingat dah. Tapi dia gelarkan bukan gelaran Nabi Isa. Dia rasa yang turun tu Nabi Isa, tapi sebenarnya yang turun tu Dajjal. Yang muncul tu Dajjal, bukan Nabi Isa. Dajjal ni maknanya pendusta. Yang turun untuk kaum Yahudi Nasrani adalah Dajjal. Dan banyak pengikut mereka ikut Dajjal sebab dia mengaku dia anak Tuhan ke, dia mengaku dia Tuhan ke. Sama macam apa yang orang Kristian percaya. Jadi dia pun tunjuklah kekuasaan dia. Yang tu Allah bagi kelebihan dekat dia. Bagi kelebihan dekat Dajjal untuk dia membuat tipu daya. Dia guna sihir dia, boleh hidupkan orang yang mati. Dapat bantuan daripada jin. Dan Nabi Isa ni, minta maaf, batuk sikit. Nabi Isa ni dia akan melawan Dajjal. Dia akan turun, dia akan melawan Dajjal. Satu-satunya manusia yang akan dapat membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Tapi Dajjal ni dia akan hidup dekat dunia ni agak lama jugalah. Sebenarnya 40 hari je. Tapi hari pertama dia umpama setahun. Hari kedua umpama sebulan. Hari ketiga umpama seminggu. Dan hari keempat dan seterusnya sama macam hari biasa lah. Dan dia akan mengelilingi bumi. Dia akan buat tipu daya. Masa tu makanan semua tak ada. Dunia akan kekeringan. Pokok tak ada tumbuh. Makanan pun, binatang pun banyak yang mati. Kecuali orang yang beriman ni pada masa tu makanan diorang adalah zikir. Memang tak masuk akal. Macam mana kita boleh zikir dengan dan mengenyangkan? Tak masuk akal masa tu. Tapi benda tu berlaku nanti. Kalau orang yang bukan Islam yang menonton video saya ni dan rasa cerita saya ni betul, boleh rujuk dekat Al-Quran. Boleh baca tafsir Al-Quran. Dekat apps pun ada, boleh baca surah Ali Imran, surah Maryam, kisah pasal Nabi Isa. Dan semoga kalian mendapat hidayah untuk dan terbuka hati untuk tahu tentang Islam. Mula-mula korang kena tahu je. Tahu tentang Islam. Dan bila dah tahu, masa tu kalau Allah hantar hidayah, masuklah Islam. Sebabnya dalam satu surah dekat dalam Al-Quran ni, dia bagi tahu orang kafir ke, orang Islam ke, semua Allah bagi peringatan tau. Semua Allah bagi peringatan. Bila dekat akhirat nanti, Allah tanya balik tau, ada tak orang bagi peringatan dekat kamu ketika dunia? Dia kata ada, tapi kami ni ambil tak kisah. Bila orang bagi peringatan ni, kami buat tak tahu. Kami mendustakan dia. Maknanya kami kata dia tu penipu.
Bila dekat akhirat dah tak guna dah, nak menyesal. Kan? Bila dah sampai akhirat ni, kita dekat dunia sekarang ni, kita akan kembali balik ke akhirat. Bila dah sampai ke akhirat nanti, tak guna dah kita nak menyesal kenapa kita tak ikut agama yang sebenar, kenapa kita tak ikut Nabi Muhammad, kenapa tak ikut. Sebenarnya kalau orang kafir ni, kalau dia percaya yang Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang bawa agama Islam, agama yang benar, sebenarnya dia cuma perlu lafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia telah pun jadi orang Islam. Semua dosa-dosa dia sebelum dia masuk Islam semua Allah hapuskan. Jadi dia start pada kosong balik, macam dia dapat satu kain putih. Kan? Start balik buat amal. Apa yang diperlukan dalam Islam? Okay, first kita kena ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi suruh kita semayang 5 waktu sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 kali sehari. Ikut je dekat masjid, kebanyakan semua dah betul dah. Cuma sekarang ni ada masalah sikit lah, masjid semayang jarak-jarak. Tapi solatnya tetap sama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Bacaan dia tu semua kita boleh belajar sekarang ni dekat internet. Okay. Jadi yang tadi nombor 2, yang pertama kalimah syahadah. Yang kedua kita kena solat 5 waktu. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Maknanya kita kena puasa dah sebulan tu. Sampailah raya, kita kena raya lah. Okay. Lepas tu kita kena keluarkan zakat. Keluarkan zakat ni semua pendapatan yang kita ada tu 2.5% kita kena sedekah. Kita kena bantu orang susah. Ada 7 golongan yang Allah dah tuliskan. Yang tu kita boleh lepaskan duit tu kepada amil-amil yang kita percaya lah. Maknanya kalau kita ada kat negeri Terengganu ke, negeri Perak ke, negeri Selangor, kita bagi lah dekat siapa-siapa yang ditanggungjawabkan untuk bagi sumbangan zakat tu. Okey, yang kelima, menunaikan haji dan umrah. Maknanya yang kelima ni, Allah kata siapa yang berkemampuan, maknanya dia mampu dari segi kewangan, daripada segi kesihatan, dia digalakkan lah pergi umrah, pergi haji. Jadi bila dah settle 5 ni, lengkaplah kita sebagai orang Islam yang berjaya. Cuma adalah amalan-amalan sikit, macam zikir, banyakkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita dapat pahala. Kita tolong orang, kan? Kita senyum, kan? Kita doakan orang lain pun kita dapat pahala, kan? Kita tengok muka mak kita pun kita dapat pahala. Kita tengok kat abah kita dapat pahala. Kita itikaf ni kita duduk dekat masjid pun dapat pahala. Okay. Jadi setakat itu saja. Video sekarang ni dah sampai 18 minit. Biasanya saya buat 15 minit ke bawah. Jadi jika ada persoalan tentang agama Islam, boleh cari maklumat dekat internet, tapi kena sumber yang betul lah. Kalau boleh dapatkan Al-Quran. Al-Quran ni petunjuk untuk orang Islam, Al-Quran dan Sunnah. Okay. Kita jumpa lagi di video akan datang. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.